A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salam dan salam kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak diucapkan tuan pengurusi acara, bahagia tuan pengurusi surau Al-Husna, tuan imam, barisan Tata Puasa surau, pemimpin-pemimpin tempatan di semua peringkat yang berkesempatan hadir, tuan-tuan dan puan-puan rahmat Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat ya, kita bersama-sama pada malam ini dalam pada orang beraya kan sekarang raya dan juga jamuan rumah terkupak kan, open house ya. Tak kira rumah, tak kira pejabat, semua buat program makan kan. Dan dalam pada masa yang sama, tuan-tuan masih lagi diberikan kekuatan untuk hadir sama dalam majlis ilmu pada malam ini. Bukan senang nak datang, tapi dapat datang. Sebab syurga itu mahal harganya. Itu tajuk kan. Sebab syurga itu mahal, maka kenalah usaha, kenalah ikhtiar. Teringat saya pada satu kitab Muka Syafatul Qulub daripada Imam Al-Ghazali, kitab penenang jiwa daripada Imam Al-Ghazali, yang mana digambarkan dalam satu tajuk tentang menangis kerana Allah. Digambarkan sekumpulan manusia masuk ke dalam syurga, maka terkejutlah dia melihat singgasana dan permainan indah yang dihamparkan dengan makanan-makanan, dengan kecantikan yang tidak terbayang. Kemudian dengan tidak semena-mena Allah Ta'ala memerintahkan kepada malaikat, wahai malaikat, kau bukakan tabir ini supaya dapat dia orang tengok muka aku. Allah Ta'ala beritahu pada malaikat, buka tabir ini biar mereka dapat melihat pada aku. Malaikat pun komplain, bukan komplain lah, malaikat jawablah, ya Allah, mana mungkin mereka boleh melihat wajahmu ya Allah, sedangkan mereka ini derhaka kepadamu ya Allah di atas dunia. Itu disebut oleh malaikat. Maka Allah Ta'ala kata, bukakan tabir ini kerana sesungguhnya mereka di dunia pernah menangis kerana aku. Allah Ta'ala beritahu. Itu salah satu sebab masuk syurga lah, menangis ya. Menangis ni bukan senang, ada orang hati korek kan, batu ke kayu tak tahu apa dalam hati tu, tapi payahlah menangis. Melainkan kalau sport rim hilang, menangis lah. Kadang-kadang bodoh-bodoh yang tak aku bodoh lah, handphone hilang, duit hilang, mungkin nangis. Hilang bini dalam 2-3 minggu lah, lepas itu nikah tak boleh. Contoh mungkin. Tetapi bila dah tempat ada Allah Ta'ala beritahu pada malaikat, buka kerana mereka pernah menangis kerana aku. Jadi bila disingkapkan tabir itu, dengan tak semena-mena sekumpulan manusia itu langsung bersujud pada Allah. Allah Ta'ala beritahu, kenapalah kau bersujud? Sesungguhnya di sini bukanlah tempat beramal dan di sini bukan tempat bersujud. Allah Ta'ala beritahu, apakah engkau tidak rela kepada aku? Allah Ta'ala beritahu kepada kumpulan manusia. Maka jawab mereka, ya Allah, mana mungkin kami tidak rela kepadamu ya Allah, sedangkan engkau telah memberikan kepada kami sesuatu yang tak pernah terlihat oleh mata, tak pernah terdengar ke telinga, dan tak pernah terbayang ke hati. Macam itulah hebatnya syurga. Macam mana pernah kita bayar Steven Spielberg untuk membuatkan gambaran satu filem kan, yang dikatakan dengan tajuknya Paradise, syurga. Maka seinci pun, sekelumit pun, sekuman pun takkan dapat menyamai apa yang sebenarnya ada di dalam syurga. Saya pergi ke Balkan, tengok betapa cantik pemandangan ke Balkan ni, Allah. Tengok ke Bosnia, tengok ke Croatia, macam lukisan betul-betul.
hijau itu tak sama lah hijau rumput dengan hijau kita. Hijau rumput kita ni apa halawa mana, sungai ni apa elok mana, semua cantik. Itu malahan saya sebut tu, apa ayat yang kita boleh sebut? Syurga dunia. Kita boleh sebut tu syurga dunia. Dengan soju, dengan suasana taklah sepanih duduk Putrajaya ni. Juga kan. Siap kereta canggih kan. Kereta semua canggih. Ada suhu keluar 37 degree kan. Jadi nak gambarkan betapa hebatnya syurga. Sabda Nabi SAW, Allah Ta'ala berfirman, aku sediakan bagi hamba-hambaku yang soleh syurga yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terdetik dalam hati manusia. Bacalah firman Allah, tak seorang pun mengetahui pelbagai nikmat yang menanti, yang indah dipandang sebagai balasan bagi mereka atas apa yang mereka kerjakan. Surah As-Sajdah ayat yang ke-17. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Memang syurga segala nikmat, keindahan, kecantikan, semua kesempurnaannya yang kita nampak kan, kemewahan, apa juga yang kita boleh gambarkan merupakan sebagai terangkum sebagai satu anugerah kepada kita semua. Mudah-mudahan hanya insan yang terpilih akan mendapat rahmat Allah. Maknanya apa? Orang nak masuk, kita dalam dunia ni ada 3 yang target kita. 3 target kita. Pertama, kita target kita hidayah. Mudah-mudahan dapat hidayah supaya atas dunia ni dapat beza benda buruk dengan benda baik. Kalau orang tak ada hidayah, benda buruk rasa baik dengan dia. Boleh nombor ekor tak rasa apa. Tak semayang pun relax dah. Kau tak semayang? Terlupa. Relax dah, tak ada apa. Kan? Macam tu lah perasaan kan. Beli nombor, relax, mengumpet pun okey. Normal lah sekarang kata. Ayat dia menghalalkan, ala biasa lah, ni kan zaman viral. Maka dia seolah-olah menghalalkan perbuatan kan. Cuba kita fikir balik kan. Jadi dia rasa tak ada apa-apa pun. Dan begitu juga kalau kita tengok dia buat benda-benda maksiat, buat benda-benda dosa tanpa ada rasa penyesalan dalam hati dia, maka betul lah dia belum dapat hidayah. Ada orang cakap, kenapa kau tak pakai tudung? Kenapa kau tak tutup aurat? Dia pun dengan senang menjawab belum dapat hidayah gitu. Dia lah cakap kan, belum dapat hidayah. Hidayah ni dicari ke atau ditunggu? Itulah soalannya. Hidayah perlu dicari atau ditunggu? Itu untuk tajuk yang seterusnya. Mana confirm kena panggil. Malam ni tak payah cerita pasal tu. Itu cerita lain. Kan? Apakah hidayah ni boleh ditunggu? Tunggu hidayah. Ingat hidayah ni pada orang Melayu lah, bukan orang Islam lah. Pada orang Melayu maksud hidayah ni agak lah petunjuk kan. Dia naik kereta, accident, terbalik, dia hidup lagi. Itu petunjuk tu. Mujur tak mampu, kau mampu. Mati tahu apa benda apa tak bunuh kan. Jadi itu cerita tu tadi. Kalau nak sebut belum dapat petunjuk lah, kalau ada orang jawab kita belum dapat hidayah, apa kan dia? Tak cukup ke Quran tu menjadi petunjuk. Jawab dia. Sampai kau nak tunggu accident pula, kau nak tunggu kau sakit pula, kau nak sadar. Macam tu lah kan. Iya, ni cakap betul kan. Itu orang. Itu pertama hidayah. Kedua, kerjalah apa yang disebut sebagai maghfirah, keampunan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dapatkan keampunan pada Allah, melainkan kita yakin benar dalam hati kita, alhamdulillah, Ustaz, sampai bulan 5 daripada bulan 1 tu belum ada dosa lagi dah. Tolong kat tangan. Tak berani lah kan, melampau dosa kan. Tadi pun dah bercakap ambil macam mana ni, tak ada kan. Wahal dah ada dalamnya, tak perasan dia macam mana naik aziah kan. Contohlah mengumpet dah sampai dulu kan. Contohlah ni, contoh bukan orang sini lah. Surah Al-Husna orang baik-baik, dia tak macam tu tempat lain kan. Jadi dia kata kadang-kadang betul dia, kita rasakan kita mesti ada dosa gitu. Sebab Nabi sebut sungguhnya manusia itu berdosa, dan sebaik-baik manusia berdosa adalah bertaubat kepada Allah. Dan yang ketiga, yang pertama kerja hidayah, yang kedua kerjalah maghfirah, dan yang ketiga kerjalah apa disebut sebagai rahmat Allah yang kita sebut tadi. Kerjalah rahmat Allah. Sebab apa? Sebab rahmat adalah satu-satunya tiket, satu-satunya jalan nak masuk dalam syurga Allah.
Sembahyang itu adalah usaha kita nak dapat rahmat Allah. Sebab hanya dengan rahmat Allah kita boleh masuk syurga. Seorang abid beribadah selama 500 tahun. Allah Ta'ala beritahu dia, masuklah kau ke dalam syurga dengan rahmat aku. Menjawab abid tu, ya Allah, janganlah aku tak nak je. Kau masukkan aku dengan syurga tu sebab ibadah aku yang 500 tahun tu. Kemudian Allah Ta'ala cungkil sebelah mata tu, keluarkan sebiji mata tu. Kenapa ya Allah kau buat aku macam ni? Allah Ta'ala beritahu, sesungguhnya ibadah kamu yang 500 tahun tu tak dapat nak tahu nikmat dan rahmat sebelah mata kau yang aku bagi. Nampak? Nah, jadi jangan kita belagak dengan sembahyang itu. Allah bukan kisah namun, tapi kita ni yang sebenarnya perlukan ibadah kita diterima supaya dapat rahmat Allah, supaya dapat masuk dalam syurga. Ya. Hanya insan yang terpilih sahaja, lantas anda diberi pilihan untuk kekal hidup di dunia ataupun di syurga. Mana mungkin ada seorang pun akan menolak untuk menjadi salah seorang daripada penghuninya. Maka maknanya semua akan pilih nak duduk dalam syurga. Semua kalau menyanyi lagu ku nantimu di pintu syurga, confident dengan wahas mayang pun tidak. Kan menyanyi, main gitu kan. Nah, contohlah bukan penyanyi itulah, tak siapa yang menyanyikan lagu itulah. Kadang-kadang itulah cerita orang Malaysia ni macam tu, dia orang lain yang dia cakap dan dia buat. Orang Malaysia cukup bama, dilarang membuang sampah di sini. Bawah signboard tu menunggu sampah tu. Nak beritahu betapa tak faham bahasa kan. Larang berniaga. Situ dia berniaga. Kan dia macam mana? Orang Malaysia ni. Dia agama mencabar undang, you know. Ya. Dilarang apa? Semua larangan-larangan tu itu lagi dilarang, lagi dibuat lah. Yang tu lagi kan. Orang Malaysia. Itu bongi, bising. Bondo Indonesia raya hari Isnin, Brunei raya Isnin. Apa salah kita raya Selasa? Marah. Sekali umum hari Isnin, marah juga. Tak sampai siap lah. Apa tahu orang panggil kan, itu salah ni salah. Bayar tu. Kan? Itu. Tak sampai ni mampu sampai balik lomang malam tu. Singgah ke brother tu ke jalan-jalan pur, ke Samban tu. Cakap bang, okey lah bang. Oh, parah bang. Tak tahu arah kan. Tak mana lomang, tak mana buluh. Macam tu. Buang aku beratur panjang kan, yang kan beratur panjang dengan Cina India aku beli lomang tu. Dia tak tahan tu kan. Tak kisah. Okey lah tu. Kan? Ambil channel kan. Nak beritahu apa? Kan? Wa makaru makarullah wallahu khairul makirin. Betul. Kan? Kita boleh mengancam, Allah Maha mengancam. Perancangan Allah adalah terbaik kan. Kita memang kan plan macam mana? Tak pernah lagi weh dia raya. Tak pernah lagi raya tu tak ikut kelenda kuda. Dah sudah. Masuk hidup pula raya ikut kelenda kuda. Kan nak beritahu manusia ni memang nak beritahu itulah kelemahan manusia. Kita ni memang boleh kira tapi boleh jadi kan. Boleh jadi Allah Ta'ala nak tunjukkan anak bulan tu malam tu macam mana. Difahamkan sampai lain semua tak nampak. Kek Labuan nampak. Macam mana? Situ nampak bulan. Baik orang situ kan. Agak lah. Jadi dah selesai raya. Selesai raya. Orang racun je tengok. Malah tu malah tak kan. Time Cina raya yang tahu main racun orang Melayu kat. Time India raya orang Melayu kat putih tangan. Putih jari. Melayu raya tak pernah lah dengan Cina punya main racun kan. Itulah dia. Malaysia boleh. Jadi ketika ni kalau kita tengok tak ada siapa dapat melihat syurga, ia dalam pengatakan Allah SWT, namun gambaran yang termaktub dalam Al-Quran. Manusia tak dapat keistimewaan berada dalam syurga lagi kerana ketentuan yang akan berlaku pada satu masa selepas kita meninggalkan dunia. Itu sebab digambarkan oleh Imam Al-Ghazali, dunia ni macam orang naik kapal kemudian berhenti ke satu pulau.
Berhenti ke satu pulau, semua orang disuruhkan dibenarkan turun dekat pulau ni. Dah diberitahu oleh kapten kapal, hati-hati kat pulau ni. Jangan kau beryoyo benar kat kapal, kat pulau ni. Sebab kat pulau ni kau akan tengok tempat yang cantik, manusia pun cantik-cantik, malah lelaki yang handsome, perempuan yang lawa, makanan yang banyak, lazat. Tapi kau masuk turun kat pulau ni, kumpulkan bekal banyak-banyak. Sebab nanti kita nak bawa, nak teruskan perjalanan. Makna ni sekejap dia singgah ni. Dah beritahu dah. Maka ada 3 golongan. Golongan yang pertama, orang yang tak pedulikan lawa tak lawa, lantaklah dan kumpulkan. Dia kumpul semua bekalan-bekalan nak bawa pergi meneruskan perjalanan. Golongan yang kedua, cantik lah, ya Allah, best saya duduk ke pulau ni. Dia tiba-tiba terlupa arahan kapten tu. Tapi dengan tak semena-mena pada satu ketika, tiba-tiba dia tersedar, kita sementara kat pulau ni. Cepet-cepet dia kumpul, dapat jugalah bekalan. Kemudian dia naik ke kapal untuk sambung perjalanan. Tapi yang paling teruk dan rugi adalah golongan ketiga. Dia terasa macam dia selama-lamanya berada ke atas pulau tu. Maka dia lekalah melayan. Tiba-tiba bila panggilan daripada kapal itu berbunyi, maka barulah dia sadar yang dia belum bersedia apa-apa. Jadilah orang tu orang yang rugi. Macam kita naik kereta lah, naik bas tu, berhenti di R&R kan, hentian rehat dan rawat kan. Belum pernah lagi ada orang turun ke R&R. Lawa betul R&R tu, kita pernah dengar. Lawa betul lah, ingat aku dah baik rumah kat sini. Belum pernah dengar kan. Cantik tu baik, kalau dah baik rumah kat sudut tu ada tanah lapang tu, okey tak pandangan kau? Tak ada lagi dah. Kalau diberi keizinan pun tak ada ingin dengan duduk baik rumah kat R&R kan. Semua orang berhenti, kencing, berak, makan, minum, hilang ngantuk, pap, sambung jalan balik. Malahan ada orang naik bas ekspres tu, dia takut turun. Sanggup dia tahan, dia kopit, dia kencing daripada melakuk sampai Terengganu. Sebab dia pernah trauma. Bila dia turun, dia naik, dia tolaklah rupa-rupa bas yang naik tu bas orang lain. Laporlah ke tempat lain nak pergi. Contohlah, jadi sebabkan peristiwa trauma tu dia takut. Sebab bas rupa sama kan. Contohlah. Jadi orang hanya berhenti melepaskan hajat seketika dan tahu dia akan naik semula untuk meneruskan perjalanan. Macam itulah dunia, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Meskipun syurga termasuk dalam perkara gaib, Allah tetap menjelaskan kenikmatan syurga di dalam Al-Quran sebab nak memotivasikan kita bagi semangat kayak gitu. Nak bagi semangat kan. Orang yang datang surau malam ni, semua orang yang nampak syurga, mudah-mudahan nampak ni bukan dengan mata kasar, dengan mata hati, terasa dia nak masuk syurga. Sebab memang setiap malam macam ni lah ramai kan, serongan macam tu. Kota Peranjat tu tak ada lah tu. Kalau macam ni ramai ni, ramai lah ni, cuma yang tak datang lagi ramai lah. Jadi kalau kita tengok motivasi semangat sebab nak capai syurga, semangat dia terasa macam semayang. Kita tahu semayang, penceramah tu beritahu dah, sembahyang jemaah, semayang fardu, solat fardu berjemaah, beza pahala dia dengan semayang seorang diri berapa kali ganda beza? Berapa? Dah koma dah. Sembahyang berjemaah dengan sembahyang seorang, beza pahala berapa kali ganda beza? Nampak? Semua jawab sebulat suara. Ijma' ulama semua sependapat. Tak ada yang berbeza pandangan. 27 je. 27. Tak ada pun yang jawab. Dia dalam 20 lebih lah, tak ingat berapa. Tak ada jawab macam tu. Berapa kali ganda? 15 pun tak ada. Semua jawab 27. Sama serentak jawab 27. 27 kali ganda, masalah daripada berapa? Itu Allah Alam. Tapi kenapa tak ramai? Sebab 27 tak nampak 27 kali ganda tu dengan mata biasa. Katalah kita manalah tahu ni contoh. Kan geng-geng ni kan gambar di spin ni keluarkan dalam media sosial, dalam debat khabar.
Ada ngimbangan ramah dia masuk dulu. Itu balon dengan kawan. Itu dibandingkan ustaz yang cakap, bodoh. Aduh, yang bodoh nak lagu-lagu kan orang. Bangang lah tu, tentu je kan. Ayah mana kan. Tak. Katalah 27 kali ganda tu Allah Ta'ala tukar jadi RM27 macam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengok orang buket RM27. Baru sambung zikir dengan imam. Kan? Agak-agak macam mana lah. Satu waktu RM27. Kau berhenti lah kau jual kat percayaan. Kat prinsip dekat kementerian-kementerian berhenti kau jual. RM27 kali 5. Berapa orang saya? Macam tu lah dia. Masa tu orang perempuan dia mula dah burak sama dia. Kau dah berapa lama dah sekarang sini? Baru 2 minggu. Banyak duit kau. Orang perempuan dia betul lah burak kan? Banyak duit kau. Dan baru tahu hampir punya jiran aku. Kenapa lah? Tak ada beritahu satu waktu dapat RM27. Aku baru tahu lah. Aku dapat RM27. Malah. Sebab dia tak bagi tahu dia. Ini hari-hari beritahu. Tak ada ramai dah. Kan contoh lah. Itu orang perempuan lah punya burak. Orang lelaki tak burak macam tu. Orang lelaki dia bincang soal dasar. Agak-agak kau lah kalau kita ni makmum dapat 27, imam dapat berapa? Itu soalan. Dia bertikaikan imam. Dia tahan imam kat luar pintu. Baik imam tu orang. Imam dapat berapa? Itu cakap. Yang imam dia ni zuhur pada hari. Alhamdulillah. Imam. Ketokoh lah imam. Alhamdulillah. Syukur. Baik imam tahu orang. Imam dapat berapa? Ini pun contoh lah. Ini contoh. Imam pun cakap. Tak ada lah. Kalau lupa-lupa tu kurang lah dapat. Tapi kalau khusyuk tu lebih banyak dapat. Tapi tahu-tahu pun RM40 tak lari lah. Ni contoh tau. Tahu-tahu RM40 tak lari lah. Malam tu betul-betul jadi imam. Cik dia jadi imam. Kita nak yuk seorang tu lah kan. Contoh. Itu sebab dunia. Kan? Ini salah 27 kali ganda. Lebih lagi daripada seorang yang mana tak dapat kita nak gambarkan dengan duit. Kalau dapat nampak minta sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang seorang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak ada lah. Ya Allah tak ada. Zoom sistem. Ambil sikit. Contoh lah kan. Mana dah tahu. Jadi sebenarnya tak. Sebenarnya lebih hebat lagi berita Allah Ta'ala nak pergi ke kita. Cuma kita. Macamnya majlis ilmu. Janganlah tunggu time Samsul debat ya. Saya tengok muka penceramah tu dahsyat-dahsyat lah. So, tajuk-tajuk dia, kitab yang dia bawa. Oh, kalau saya lah, wahai lah tuan-tuan. Punya acanya selesai. Punya sombong yang kipih banyak. Satu pun tak berpusing. Sebab apa? Ikon. Lagak tak lagak macam kan? Kita orang kipih banyak saja. Tak ada, tak masalah. Ikon kan nampak. Mana but bayar nampak. Bukan kalian-kalian. Yok mak. Action nampak. Ya. Kan? Punya selesa ikon. Ni kapet tabah sujud tabanam muka. Mana nak ni? Kan? Tapi tak datang. Sedangkan datang ke majlis ilmu Nabi kata apa? Nabi kata barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Jangan lupa hashtag pergi syurga balik hari. Iyalah kan? Tak. Saya panggil Ustaz Don tu masa tu pergi Tawau. Ustaz Don dengan lepak tu nampak brother tu pakai baju jom pergi ke taman, pergi ke majlis ilmu. Belakang tu hashtag pakai baju dia, hashtag pergi syurga balik hari. Betul ya Allah. Betul ya Allah. Ustaz Don lah. lah tak ya lah. Kreatif tak ni kan? Sebenarnya kita yang tak apa. Tak ada siapa yang datang majlis ilmu ni kusut. Tak ada. Yang datang majlis ilmu dia kebanyakan semua tenang hati jiwa. Dia tengok mana dia kusut. Yang paling tenang yang melelap tu. Itu memang tenang betul. Kan macam mana kalau dia kusut dia boleh tidur dah kan. Majlis ilmu ni
Dan kebanyakannya majlis ilmu ni nak jadikan itu jadi baik. Tak kisahlah penceramah mana sebut, mesti ada poin yang kena ke hati kita. Dan kita cakap, betul lah juga. So jadi baik. Langsung dia tahu nak berubah jadi baik. Keluar daripada surau husna ni, buat perangai dia balik. Tapi masuk dia dengar balik, betul lah cakap tu. Itu sebab kena selalu datang majlis ilmu. Kan? Kemudian bacalah Quran dengan memahami maknanya, termasuk ayat berkaitan keindahan syurga Allah yang sediakan buat hamba-hamba yang beriman. Ini pun masalahnya. Baca Quran tapi tak faham, kan? Tak masuk lah yang bercakap ni. Kadang baca faham yang mana, ayatnya faham, ayatnya tak faham, kena buka tafsir, kan? Mana yang anda tu baca lah semua faham, kan? Itu sebab Nabi sebut akan tiba masanya akan tiba masanya umatku membaca Al-Quran tapi tak sampai pun ke tenggorokan. Maksudnya apa? Dia baca Quran yang mulutnya baca ni tak sampai ke tenggorokan ni, tokak ni tak sampai. Mana? Baca tak sampai ke tokak, ke hati lebih lagi. Itu sebab perangai lebih kurang halal ya. Bulan puasa buat perangai ya. Kalaulah bulan puasa buat perangai, lagi tahu dah bulan tak puasa, maka janganlah disalahkan setan. Setan betul. Setan mengikir. Setan orang pun nak salah aku pula. Lah, tak benar tak? Dan aku rikir ni. Aku berbisik pun tidak ada. Contoh lah. Contoh. Salah kita kadang kita tengok balik. Makan kadang-kadang bulan puasa lagi tahu dah bulan tak puasa. Buka puasa balik dondam, siap kau mihun. Mihun orang dah buka puasa. Setalam balun gila tu. Tersana apa bodoh makan menyambut. Mula siapa yang makan terlalu banyak tu yang rukuk nak keluar balik channel tu. Allah Tuhan. Yolah. Itu sebabnya dan keindahan syurga Allah yang disediakan untuk hamba-hambanya yang beriman, orang yang percaya. Itu sebabnya kalau orang yang tak puasa pada bulan puasa, tahu tak puasa, geng plastik hitam. Ya ye. Ya ye. Jadi popular lah dulu. Iya, kan? Orang yang beriman yang puasa tu sebab dia sebut ya ayyuhallazina amanu. Dia tak sebut wahai orang Islam, dia tak sebut orang prison 9. Tak ada. Orang Melayu tak ada. Dia sebut wahai orang beriman, orang yang percaya betul-betul ke Allah Ta'ala. Kalau percaya dia puasa lah. Berpuasa, kalau dia percaya dia mungkin dia semayang lah. Kalau dia percaya maka dia buatlah benda-benda yang Allah suruh, dia tinggallah apa benda yang Allah larang. Kehidupan di dunia ini hanya bersifat sementara untuk mengumpul sebanyak mungkin kebaikan bagi melayakkan diri mendapat rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Betul tu. Sementara sifat dunia ni. Dunia itu sementara sifatnya, apatah lagi yang ada dalam dunia. Boleh cakap. Pertama, suami isteri dunia ya. Laki bini teh dunia ya. Akhirat besok bila dibangkitkan, bini nampak suami nampak suami yang lagi, suami nampak bini pun lagi. Tak payah lagi. Nampak anak lagi, anak nampak ayah lagi, ayah nampak anak lagi. Semua nak menyelamatkan diri masing-masing. Sebab takut kena tuntut. Masa tu dibangkitkan dalam keadaan telanjang bulat ikut amalan masing-masing. Ada yang berjalan dengan kaki dia berlutut, ada berjalan dengan muka. Ya Allah, hino lah. Berjalan dengan muka. Itu tajuk akhirat. Itu pun tak sampai malam ni. Satu lagi camah kalau panggil. Dah 3 orang camah kalau panggil. Masuk dalam malam ni lah. Ni semua kena tuntut kan. Semua kena tuntut akhirat. So bila cerita ni orang Malaysia dia cerita dengan aku boleh golak-golak pada masyarakat golak. Tak boleh golak tu. Kan? Itu cerita ni. Siapa jadi comel ni bila pengacara kata sekejap lagi kita akan mendengar ceramah. Mungkin dalam gelak ketawa, dah tahu dia nak tawalak, dah tahu dah comel lah penceramah. Kan? Ini ceramah saya yang keempat hari ni.
Pagi-pagi buta tadi Kek Melaka Tanjung Bidara. Tengah hari Kek Jalan Raja Culan KL di Wisma Budiman. Petang tadi Kek Putrajaya. Balik samanya. Itu ni malamnya Putrajaya. Tak. Kalau boleh pagi raya pun nak secerama. Bila tu saya tokak kau dan mana yo rehat. Pergi Mekah itu pergi umrah ingat boleh rehat tak ada. Saya pun confused. Ni Mekah ke Malaysia? Ramai lah orang Malaysia nak Mekah tu. Mana tak berhenti dekat antian rehat Al Jazeera. Siapa yang nak pernah pergi umrah haji tahulah tempat antian rehat yang buruk tu kan. Toilet adalah ilaha illallah. Sampai kat toilet lah ambil wuduk juga, boleh ambil wuduk. Lepas tu batang paip tu adalah satu sebatang. 25 ke 30 bas berhenti. Semua orang Malaysia. Bila air tu lah banyak. Besok lah kancing pun. Kan? Ramai. Tak nampak rehat tu. Rehat macam-macam. Ni gambar ke tak? Ni gambar. Sekoi. Bila yang makcik tu saya kerja, boleh tak ambil gambar Ustaz? Semalam mungkin ambil gambar makcik. Semalam baju lain lah. Parah betul, tak boleh tak ada tukar baju. Parah weh dengan dia orang. Tapi dalam ramai-ramai ambil gambar tu ingat saya Kek Rompin faham. Orang masa tu program My House repair rumah orang susah Kek Rompin kan. Lepas tu orang JJK ni orang kampung ni ambil gambar tapi tak boleh. Yang duduk sebelah saya adalah satu lain. Yang berdiri perempuan belakang, makcik-makcik tu berdiri belakang. Berbunyi dengan makcik tu seorang tu. Free size je. Ya, apa lah free size lah. Dia seorang yang berbunyi tu. Free size je. Riang hati nyebut. Dia pun menang. Apa lah free size nanti? Yang ceria tu lah. Itu freestyle lah Pak. Tapi dah dia confident dengan sampai sekarang. Siapa dengan camah saya ni lepas ni kan boleh ni free size kan. Kocik latih bawa badan besar terapek dah free size tu. Ada seorang pakcik lelaki sebenarnya cerita benda ni lah nak camah di Mersing. Lama lah saya tak ke Mersing dan tak jumpa pakcik tu. Bila jumpa pakcik tu dia kata dia memang ambil gambar macam tu. Dia tanya, Ustaz kita selfie boleh tak? Boleh. Dia tarik saya ke tepi. Dia keluar tapak tangan dia. Tengok Ustaz, siapa pandang lah tapak tangan dia? Kak Ustaz, saya simpan dalam hati. Mak falsafah. Itu tak terayun. Saya simpan dalam hati Ustaz. Iya. Saya terfikir tu apa ayat dia kata apa? Ustaz, simpan dalam handphone sampai masuk kena format Ustaz. Simpan dalam hati, ingat sampai mati. Sekali lagi falsafah. Iya. Kau ambil gambar banyak-banyak, kau lumbukkan dalam telefon kau sampai hang. Lepas tu kau marah, bangang telefon ni hang lah, apalahnya. Kau sumit banyak dalam tu. Orang dulu-dulu ambil gambar masuk kodaknya. Masuk dalam kodak, masuk dalam apa tu, lepas tu kita pergi cuci. Cuci kita susun gambar tu elok. Ya. Sekarang masih simpan dalam telefon. Ni nak apa? Alah. Tak ada kan. Di gambar ada pun penyakit dia. Orang buat dia menyampah. Jangan minta darah pun payah. Tilu. Gambar. Ayo bila nak makan? Kau nak tanya. Dah boleh makan belum? Saya tanya. Bukan perempuan sini lah. Tapi lain. Itu nak raya. Menangis dah. Muka wangi. Saya perhati apa raya orang perempuan. Raya ni siapa yang nak gembira? Dia nak tanya. Dia nak gembira raya ni siapa? Orang perempuan jawab. Siapa nak gembira raya ni? Jawab lah. Siapa nak gembira? Semua lah. Kan ada lagu tu. Semua insan. Kan semua nak gembira. Termasuklah anak-anak kita, budak. Semua nak gembira raya. Tapi cuba tengok. Tahun ni tema kali apa? Dah tak gembira dah. Orang lelaki dah tak apa gembira benar tentu. Ikut awak lah kan. Tahun ni kita color magenta. Color pun. Dia dah kaji dia tu. Nia campur nia tu color.
Lepas tu bangih lah tu bila tak jumpa kat kedai tu. Kita pun okey je lah kalau apa. Mana boleh? Kan dah decide. Soalannya siapa decide? Soalannya. Lepas tu yang paling best tadi. Kadang-kadang ayah ni bagi kelonggaran. Ya, cakap anak-anak ayah ni, anak-anak abah ni beli baju ikut menu yang suka. Pilih sendiri. Abah kan pilih sendiri. Tapi tema tahun ni kalau apa mesti dia merun dengan hijau. Okay, habis cari. Dia pun cari. Budak tu dah pilih yang dia gambar, tunjuk kat abah. Okey. Belum tentu lagi kat lembaga penapisan yang seorang lagi. Mak, okey tak dia kata. Kau ni carilah yang elok sikit dalam mulut dia nampak. Itu yang budak tu. Yang ni tak elok, ni tak betul, kau ni main-main kan cakap lah. Sudah budak tu, ni kira. Tak kira. Macam tu lah. Tapi besok dalam syurga tak ada masalah. Pakailah apa kau nak pakai. Kan? Semua akan menggembirakan, semua cantik. Tak ada yang tak cantik. Yang tua pun muda sentiasa. Itu yang Nabi bergurau. Nabi cakap kan, apa dia kata, orang tua macam aku ni boleh masuk syurga lah. Nabi kata dalam syurga tu tak ada orang tua kan. Nabi tu tua. Nabi kata, Nabi cakap balik kat dia sebenarnya dalam syurga tu tak ada siapa yang tua. Semua akan muda. Faham? Itu. Jadi kita kena terus bersemangat untuk mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dunia ni sementara sifat suami sementara, isteri sementara. Isteri aku lah yang paling pandai masak ke Putrajaya, tak ada lawan. Gila kau, lempar-lempar jadi. Mana nak dapat? Aku tak main lah makan kat kedai ni. Tak maaf lah. Aku memang makanan masakan isteri aku ni. Lempar-lempar jadi, bayangkan lempar sayur jadi daging, bukan gila. Macam mana dia buat tu? Rupanya dalam kuali memang dah ada daging. Jangan salah faham ya. Lempar-lempar jadi. Besok tu sama dia makan dengan kita kat gerai tu. Kau khabar kau tak makan kat gerai? Oh, mak aku meninggal dalam tadi. Dia tak ada dah. Apa sahaja sakit apa? Somput, fonik masak ada. Suami I bagi I 3,000 sebulan. You ada? Oh, mak lagak lah kan. Malam tu laki mati tercakik sudu. Mati. Tengah suami tu pergi rupsup, disogah. Abang kerap tergadak ke tokak tu mati. Hilang 3,000 sebulan. Bangkak mantu menangis. Sementara rumah sebelum ada Putrajaya ni, kita tengok kat luar tu, kat Pelumpuk, kat Shah Alam, orang rumah ni besar batu. Besok aku ada duit, aku nak beli rumah macam ni. Hari ni orang tak heran dah rumah berlambak lagi rumah besar. Kat Putrajaya ni lagi lah. Aku yang paling menyampah tu kan, dekat Sopan pun tiba-tiba ada lah rumah yang pakai prisim kan. Nyampah ada. Prisim. Isyak lah ya. Kena berhenti untuk azan. Tak azan, tak pernah azan. Kawan sini dah tahu.
Dia duduklah rumah kat Somban tu, ada rumah pertama rumah dia pun nak letak pisingnya. Rumah adalah secoit. Kan banyak macam sejarah banyak. Pising satu, pising dua. Dia pun nak Putrajaya kan. Dua pun tu. Tapi saya suka orang Putrajaya ni. Dia mengajar orang benar entah bodoh ke jalan tu. Sila belok kiri walaupun lampu isyarat merah. Heran betul tu. Kalau tiada kenderaan kan. Tempat lain ke bilah tak ada lah. Tak ada. Ya, agak lama kan. Jadi kemudian bila tengok dari segi itu, satu lagi dunia kedudukan, pangkat sampai masuk dunia sementara. Semua pinjam-pinjaman. Saya dulu pun pengarah undang-undang, penasihat undang-undang, legal advisor. Anda rasa kan? Oh, sampai masa dapat kad pesara. Tunjuk ke hotel dapat 10% diskaun. Dahsyat weh, dia tu dekat kementerian. Oh, nombor 1 tu. Yo. Sampai masa ke tiang kat surau. Pahala tu pencen. Iya nak cakap apa tu tak kan? Kita ni pun cuba tengok. Kita duduk-duduk dalam surau ni. Walaupun rasa muda, cuba tengok umur dah 30 tiba. Tiba dah 40. Tiba dah 50. Ayat yang paling mahal tu tiba-tiba seolah kau tak sadar diri lah selama ni. Tahu-tahu dah 50 kan? Macam tu lah.
saya boleh beli. Kan? Ada yang mati dalam TV ni Pak Tuong nak kau ajar. Ada juga kan? Macam-macam. Ni sementara dunia. Kan? Apatah lagi yang ada dalam. Bayangkanlah ketika peristiwa Isra' dan Mi'raj, Nabi nampak perempuan tua bongkok 3. Kemudian apa Jibril kata, wahai Muhammad, itulah dunia, dah tua warna dah, tunggu masa nak kiamat. Kalau zaman Nabi dah tua, zaman kita lebih lagi gitu lah. Macam tu lah kita fikir. Banyak dah tanda-tanda nak kiamat. So rasa-rasa boleh masuk syurga tak kan? Macam tu lah kan. Itu ukur lah diri kita, itu boleh tak kan? Ayah susah kan? Kita sendiri tahu susah. Banyak dah tanda-tanda COVID kan? COVID-19 tu pun tanda-tanda nak kiamat. Penyakit yang pelik-pelik tu datang kan? COVID-19 tak faham orang Putrajaya. COVID-19 faham. Nampak tak? Bawa galak kan? Mana ni pun faham COVID-19. COVID-19 tak faham. Heran ada muka tak faham. Seorang anak, seorang ibu menjadi hamba. Seorang anak menjadi hamba. Seorang anak menjadi tuan kepada ibu dia. Itu betul. Seorang anak menjadi tuan kepada ibunya. Banyak berlaku. Bagi anak, bagi mak jaga anak. Mak nak 500 sebulan. Mak jagalah. Kan saya dah bayar setiap bulan. Dia terlupa tu, mak ni tolong jaga. Kau bagi upah tu tak boleh nak bayar pun mak kata tu. Ini sekadar bagi ni tanda yang saya boleh bayar ya mak. Itu je. Dia boleh sahur nama kan saya bayar. Apa kita cukup? Umat belakang aku cakap. Memang tak cukup. Aku jaga kau bagi dia bayar. Ya mak. Macam tu lah. Mak, ni saya bagi RM500 ni mak. Saya tahu saya tak boleh bayar jasa baik mak ni. Ni RM500 ni sekadar saya nak bagi tanda terima kasih saya ya mak. Tentu lah. Urusan umum diberikan kepada mereka yang bodoh. Itu dia. Urusan umum untuk menjaga hak orang ramai ni bagi orang yang bangang yang melantun-lantun. Ilmu tak ada. Contohlah, bendahari surau bagi orang yang tak pandai mengira. Kan gila bodoh tu. Jawatan tu bendahari, bukan bendahara. Kan? Faham? Oh, dia bukan bendahari, dia bendahara. Tak ada gila surau tu melantik bendahara. Baiklah kan, urusan umum bagi pada mereka yang bodoh. Nabi SAW tu. Baiklah. Apa lagi? Macam-macam lah. Macam-macam lah tanda-tanda kan. Yang dah elok-elok senapang sibuknya jadi perempuan. Apa ni? Dah senapang lah kan. Tak faham dia senapang kan. Kau nak tunjuk senapang tak sibuk bangga lah tu. Dia siap cakap tu, saya akan buktikan yang saya boleh mengandung. Otak kau tu. Kalau orang tu perempuan, dia takkan cakap macam tu. Mana ada perempuan, saya akan buktikan saya boleh mengandung. Gila. Tahu-tahu perut dah besar yang macam tu lah. Gandung. Oh betul. Parah. Macam mana tak banding? Kira-kira elok pakai jubah, tiba-tiba sampai nak pakai bah pakai telakung. Tak banding pun. Tapi bukan orang Malaysia lah. Orang Thailand ke orang Australia macam tu lah bunyi. Saya tak ada hati nak beli Malaysia. Kenapa orang peduli kau balik? Bangang tu. Aduh, bukan orang Malaysia lah kan. Dah lah lelaki tak ramai, kau sibuk lah nak jadi perempuan. Tak banding kepala. Boleh bayang tak tentera-tentera Malaysia macam ni? Agak macam tu lah. Korang dah tentu kan ramai tak nak jadi askar. Masuk tu cakap ni kan. Jangan bagi dia makan pohon ayam, nanti dia jadi lembut. Sama cakap. Tak ada mana salah pohon daripada pakcik aku makan pohon banyak elok. Tak boleh.
Dia ada orang lelaki yang lembut, tapi dia taklah terbawa-bawa macam perangai. Kena sebut nama lah. Jangan macam tu lah. Orang lain sebut lah kan. Tak baik. Saya tak sebut nama ya. Tak sebut nama. Persoalannya sejauh manakah kita ini menginginkan syurga Allah? Sejauh manakah? Maka Allah Ta'ala memberitahu, dan segeralah kamu kepada mengerjakan amalan baik untuk mendapat ampunan daripada Tuhan kamu dan mendapat syurga yang bidangnya seluas segala langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Surah Ali Imran ayat 133. Padahal sungguh-sungguh bersegeralah mengerjakan amalan, janganlah tangguh-tangguh. Besok contoh yang dekat Putrajaya ni, dekat Kristin 9 ni. Pernah dengar tak ada sahabat jemaah kita yang sakit tanat? Pernah dengar tak? Kau memang tak pernah berlaku yang tanat, tak tahu dah mati, tak pernah dengar kau. Contoh dia tanat, kita dengar dia tanat. Kita pernah dalam peristiwa, mesti ada dalam satu insiden pernah jadi dalam hidup kita. Aku ingat malam sekarang aku nak pergi tengok lah, dia tak sihat tu. Dah tahu mana nampak aku nak pergi tengok. Sampai malam tu bini sebut, bang malam ni jadi tak pergi makan luar. Aduh nak tengok, tak apa besok lah tengok tu. Jom pergi makan. Pergi makan, kita tangguh nak pergi tengok dia. Besok pagi tahu-tahu dah meninggal. Ayat amalan mes, aku baru nak tengok dia malam tadi. Tak sampai, aku bukan tak sampai, kita dah ada kesempatan tapi kita pilih tak nak pergi. Betul tak? Itu mujur tak sampai orang tu yang pergi. Kalau kita yang pergi, tercokik makan udang, dia tak perasan dengan kaki-kaki tu dia tolak. Langsung mati. Sudah yang nazak tadi baca Yasin tu dia. Yang nazak tu pula elok. Contoh lah. Tak cakap apa. Jangan terpedaya dengan muda, sebab mati tak syarat tua. Jangan terpedaya dengan sehat, sebab mati tak syarat sakit. Ada orang tu jalan, boom, jatuh dalam lubang. Dalam gila pun tak dalam macam tu. Akhirnya bomba dan penyelamat tarik pakai tali ni, tarik buat naik atas, usik. Ada nadi lagi lah. Berdenyut lagi, hidup lagi. Rupa dia pengsan dia, lubang dalam tu. Bila dia terjaga, bang, hebat bang, hebat. Kenapa? Dia pun macam bang, kenapa? Abang jatuh dalam lubang tu dalam bang, tapi tak mati bang, hebat bang. Ya, ke mana lubang tu? Dia tinjau lubang tu, langsung mati. Tadi jatuh tak mati, dia meninjau tu beranyat, langsung mati. Nak cakap apa? Mati ni bukan sebab yang kita fikir. Kadang-kadang ada orang kena COVID tak mati, lepas COVID mati berapa ramai? Betul tak? Lepas tu makin lemah dia meninggal. Jadi jangan perasan lah umur kita panjang tak dapat. Rasa sampai ni lagi 50 tahun. Senang ni baju tu kan. Iya. Pergi hospital Putrajaya, kita tengok orang tu pakai oksigen. Kita cakap rasa tak besok lusa ni. Saja. Dia kemudian confident dia cakap ni. Dia keluar berbual kan, kesian. Tak pandang ke kanan, dilunggah ke taksi tu, dia mati. Yang bercakap tadi mati dulu daripada yang get what atas. Tu kata kan. Itu sebabnya Imam Al-Qurtubi menjelaskan ayat ini, para ulama menjelaskan bahawa syurga telah tercipta dan telah ada sekarang. Berdasarkan firman Allah yang disediakan untuk orang yang bertakwa, dan keyakinan itu dijelaskan untuk orang yang bertakwa, orang yang betul-betul ada rasa yakin dan takut kepada Allah Ta'ala, dia yakin syurga itu. Tak percaya juga tengok peristiwa Isra' dan Mi'raj. Bukan senang. Okey, saya nak tanya, kita percaya tak peristiwa Isra' dan Mi'raj? Percaya kan? Tapi kita kena fikir, kalau kita duduk zaman Nabi dengan iman kita yang macam ni, duduk zaman Nabi cerita dengan tahap apa pun tak ada. Kita sekarang ni tak heran lah. Semua benda ada yang kita nampak. Benda yang pelik-pelik semua ada. Benda kapal terbang yang laju, zoom sampai. Bullet train kita boleh tengok. Kita boleh nampak bukti dia dalam YouTube, betul tak? Jadi kalau setakat cerita satu malam boleh sampai, kita benda-benda pelik tu kita tak heran. Tapi zaman Nabi tak ada teknologi, tak ada apa, tiba-tiba cerita satu malam boleh sampai. Siap naik ke langit, turun pula, balik semula ke Masjidil Haram. Bukan senang nak percaya.
kan? Kita memang sonam percaya. Kita boleh percaya sebab agama itu dah lengkap sampai kat kita satu set yang dah komplit. Itu yang ramai orang yang jadi murtad ketika zaman Nabi, Insya kata. Ada yang murtad, ada yang 50-50, tapi ada juga yang yakin. Antara ini Sayyidina Abu Bakar tu yang mendapat konjolokan As-Siddiq, membenarkan sebab dia kata, kalau Abu Jahal tanya dia, kau percaya ke? Kau percaya ke kau cakap ni? Cakap Muhammad ni satu malam pergi ke Masjidil Aqsa, boleh naik atas tu bawah balik sini balik satu malam. Kau percaya ke malam tadi dia pergi? Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Lebih penentu pun aku percaya. Itu yang kalah malam itu, kan? Itulah, kan? Kita perlu yakinlah. Yakin. Nabi dah masuk dalam syurga, Nabi dah masuk dalam neraka. Nabi masuk dalam neraka, Nabi tengok ramai orang dalam neraka, ramai orang tahu confidence buat, kan? Tapi orang perempuan senang masuk syurga. Nabi kata senang nak masuk syurga perempuan. Jaga solat, satu. Jaga puasa, dua. Jaga maruah diri, maruah suami, tiga. Yang keempat, taat perintah suami, empat. Nabi kata kalau jaga empat-empat ni, masuklah ke dalam syurga, mengikut mana-mana pintu, mengikut pilihan hati kamu. Siapa boleh pilih pintu ni? Orang lelaki mana boleh pilih pintu? Dapat masuk untuk semua rekod. Masuk dia bercakap. Sebab tanggungjawab besar. Orang perempuan tu ya, come on lah perempuan, ompik ni taat. Jangan menjawab, melawan tetap melawan, pun salah. Nah, bukan Allah marah dengan lelaki kau. Cubalah dia lama, mana jemput lah minum. Elok-elok cakap dengan suami. Taat ni, orang perempuan berhentilah meraup sebab jantan. Sudah, kita nak masuk syurga, semua perempuan nak masuk syurga kan. Mulai hari ni, taatlah segala perintah suami. Faham? Tak, kalau okey hangguk je. Taatlah segala perintah suami, hangguk. Tak mahu nak lelaki. Apa-apa nak, tak mahu. Nak cakap apa? Kan? Ini saya test saya tadi tu. Kita perempuan sana masuk syurga. Orang perempuan paling sana masuk syurga. Pedulilah lelaki. Dia nak buat apa lah tak ada, kita setuju je. Faham? Tak nampak macam ni lah kita. Tak nampak lah, tak ada saya testing lah. Tak, orang lelaki mula lah fikir pasal kahwin, belum salah kau tu. Banyak dia benda suruh taat, tak semestinya pasal itu kan. Kahwin gitu kan. Seorang pun tak terbalau nak kahwin lebih. Betul tak perempuan? Tu aku. Besar tu kan. Tak apalah kan. Dia ubek kuih dah lama dah di pasaran. Ubek kuih dah lama dah di pasaran. Ubek kuih ni tak ada. Bercakap bergamai lagi kan. Setakat ni antara halnya. Wih, bini kau dia pun belum. Dia kan takut bini tu, bini menakutkan bayar. Siap buat baju t-shirt boreh kita beli lah, apa kebangan kau nak buat baju boreh kita beli, apa tahu la ilaha illallah. Betul lah boreh kau beli, tapi apa perempuan jawab? Apa? Beras lelaki beli, orang perempuan jawab apa? Oh dia masak tu okey tu. Tapi kita masak tu okey tu. Ada seorang tu memang ada beli duit saya bagilah kita tahu. Lah kita tahu. Kalau orang lelaki tu macam tu berhentilah kau fikirkan macam-macam kan. Kau jagalah bini kau tu elok. Kan? Ya. Ayat ini memberi kefahaman syukur Allah sudah ada ketika ini dan segala kenikmatan yang sediakan oleh Allah untuk para hamba-Nya yang berjaya. Jadi berusahalah kita untuk mendapatkan syurga Allah, kerana syurga itu mahal harganya. Kalau kita tengok perjuangan-perjuangan orang terdahulu,
Kan kadang-kadang kita ni selalu bersenang-senang melakukan maksiat lalu mengharapkan syurga yang paling tinggi. Sedangkan Rasulullah SAW mengingatkan kita untuk merancang, untuk berusaha masuk ke dalam syurga. Barang siapa yang takut ditimpa kesusahan dalam perjalanan, maka dia akan bertolak awal dan cergas. Barang siapa bertolak cergas, dia akan sampai pada destinasinya. Ketahuilah bahawa barang dagangan Allah itu sangat mahal. Ketahuilah bahawa barang dagangan Allah itu adalah syurga. Hadis riwayat At-Tirmizi. Maknanya kena bermula awal, kena cergas, kena cepat, kena buat. Kita jangan risau. Sikit lagi, saya faham keresahan tu, saya faham. Keresahan nak suruh berhenti tu saya faham. Kau dah bergalih-galih sampai duduk kejap menunjuk, kejap selok, kejap tu saya faham. Kau tak payah tunjuk-tunjuk kena kaki kau tu, faham. Dah ingat tak? Nabi naik satu tangga peristiwa Isra' dan Mi'raj kan? Saya tak nak ulas panjang lah, sebab kena tunggu time Isra' so panggil sekali. Dah hampir dah ceramah kau. Nah, kan Nabi sampai berjumpa dengan Nabi Ibrahim. Satu tingkat jumpa Nabi Ibrahim. Apa Nabi Ibrahim cakap? Nabi Ibrahim kata, tak pernah aku tengok umat yang paling masakin sekali umat kau lah. Miskin, poor, very poor. Kenapa pula? Umur dah lah tak panjang, tapi pemalih beribadah. Mengaku tak? Nabi Ibrahim kata ke Nabi kita, umur dah lah tak panjang, tapi pemalih beribadah. Mengaku ke tidak? Mengaku. Istighfar paling banyak 3 kali. Kan, lepas semayang, astaghfirullahaladzim, la ilaha illallah. Tadi ada lah, Imam buat lebih sikit tadi. Tak la ilaha illallah la syarika lah, lahul mulku wal hamdu wa la kulli syai'in qadir. La ilaha illallah la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa la kulli syai'in qadir. Oleh itu kira ini 3. La ilaha illallah dah selesai 3. Lepas la ilaha illallah. Itu lebih 3 pun ni mesti kita dalam hati. Kalau jumpa ustaz dia mesti, ustaz boleh tak tolong bagi tips amalan yang paling sonang, yang paling ringkas? Tak ada, minta yang panjang, minta yang pendek-pendek. Bapak pemalih macam tu lah kan. Malam nisfu Syakban, malam nisfu Syakban baca, ada yang baca Yasin 3 kali kan. Boleh tak baca Yasin 3 kali? Nabi kata malam nisfu Syakban hidupkan dengan amalan-amalan. So kalau nak baca Yasin boleh, kalau nak baca satu Quran pun boleh. Cuma jangan sampai kita mewajibkan Yasin tu 3 kali. Maksudnya nak baca 3 kali boleh, baca dengan doa-doa tu boleh, tak ada masalah. Tapi jangan diwajibkan. Wah, ni tahu je, siapa baca Yasin 3 kali tu semua neraka. La ilaha illallah. Memanglah baca Yasin 3 kali pun neraka. Kalau mamak tengok kepala tu semua syukur. Jangan macam tu. Nak baca-baca, cuma jangan sampai tahap mewajibkan. Jadi bila dah kata dah umat kau ni kurui, umur dah tak panjang tapi pemalih beribadah, tapi apa kata Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim kata, maka suruhlah umatmu tu menanam tanaman-tanaman syurga. Apakah dia? Itulah dalam satu pandangan kata, la haula wala quwata illa billah al-aliyyil azim. Ada satu pandangan kata, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah al-aliyyil azim. Ini adalah merupakan khazanah daripada syurga yang diturunkan hanya untuk umat Nabi Muhammad SAW sahaja. Jadi tuan-tuan muslimin, itulah lebih kurang. Syurga itu mahal harganya, tapi kita kena usaha. Dia bukan mustahil, tapi kita kena usaha. Ya, mudah-mudahan kita berjaya mendapat syurga Allah yang diidam-idamkan. Baca buku kitab Bukan Syafatul Qulub tu, tengok tajuk menangis kerana Allah. Banyak diceritakan macam mana salah satunya dengan kita menangis ni juga salah satu tiket nak masuk dalam syurga. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan, itu saja daripada saya. Bak kata orang sepanjang-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga. Walaupun pokok kesian sudah tamat, mudah-mudahan merosak ke dalam jiwa. Mudah-mudahan membuat galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci.